Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam siri bimbingan Mahir menjawab soalan kebat sejarah KSSM Kertas 2 bersama Cikgu Gaban. InsyaAllah hari ini kita akan bincangkan tentang kebat menganalisis tingkatan 5 bagi topik 7.3 Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Kita fokuskan kepada bahasa kebangsaan memupuk perpaduan rakyat. Jom kita lihat soalannya. Soalannya berbunyi, sejauh manakah penggunaan bahasa kebangsaan dapat memupuk perpaduan rakyat? 8 markah. Seperti biasa, kita perlu fahami maklumat soalan. Di manakah maklumat soalannya? Maklumat soalannya adalah penggunaan bahasa kebangsaan di sini. Jadi dalam topik 7.3, kita sudah mempelajari usaha-usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ingat kembali. Antaranya ialah penggubalan Akta Bahasa Kebangsaan. Yang kedua, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi pentadbiran. Yang ketiga, bahasa Melayu dalam sistem pendidikan negara. Yang keempat, Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai pusat pendidikan bahasa Melayu dan juga peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Ada 5. Jadi, yang kedua, kita perlu fahami tugasan soalan. Tugasan soalan sini kita tengok kata tugas. Seperti di sini, sejauh manakah penggunaan bahasa kebangsaan dapat memupuk perpaduan rakyat. Jadi di sini maksudnya soalan nak anda mengkaji penggunaan bahasa kebangsaan di negara kita ni sejauh manakah impak ataupun kejayaannya di negara kita ini. Begitulah maksud soalan, sejauh manakah penggunaan bahasa kebangsaan dapat memupuk perpaduan rakyat. Okey, ini juga bermaksud apakah langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memastikan bahasa kebangsaan ini digunakan untuk memupuk perpaduan rakyat. Baik, seterusnya ialah kita perlu fahami peruntukan markah. Markah di sini adalah 8 markah, bermaksud anda perlu menghuraikan jawapan tersebut dalam bentuk fakta, huraian, ada contoh dan juga buat kesimpulan kecil iaitu inference. Rangkalah jawapan anda dengan baik untuk mengelakkan kita lupa dan untuk membentuk jawapan yang berstruktur serta baik. Tulislah jawapan anda dengan kemas. Jangan biarkan soalan tidak berjawab ataupun kosong. Baik, mari kita lihat cadangan jawapannya. Baiklah, berikut adalah cadangan jawapan yang ditulis dengan menggunakan fakta, huraian, contoh, inference, menggunakan penanda wacana yang sesuai, menggunakan kata hubung bagi untuk agar supaya, dan jawapan disampaikan dengan menarik serta matang. Di manakah markah bagi jawapan ini? Baik, mari kita sama-sama lihat. Penggunaan bahasa kebangsaan dapat memupuk perpaduan rakyat dengan menjadikannya sebagai bahasa pengantar sejak di bangku sekolah lagi. Di sini kita ada satu poin iaitu sebagai bahasa pengantar. Fakta. Ini membolehkan murid pelbagai kaum berinteraksi di antara satu sama lain. Di sini ada huraiannya iaitu berinteraksi. Huraian. Sebagai contoh dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di sekolah. Di sini kita ada contoh bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Secara tidak langsung, hubungan erat antara kaum terjalin. Hubungan erat. Di sini ada inference. Baik, dalam perenggan pertama sahaja, kita sudah dapat 4 markah daripada 8 markah yang diperuntukkan. Ideanya, bahasa pengantar, berinteraksi antara satu sama lain,
bahasa ilmu, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di sekolah dan hubungan erat. Baik, mari kita lihat perenggan kedua pula. Di manakah markahnya? Selain itu, bahasa kebangsaan juga dijadikan sebagai bahasa rasmi pentadbiran. Di sini kita ada fakta yang kedua, bahasa rasmi pentadbiran. Ini membolehkan segala urusan kerajaan dan perkhidmatan awam berjalan dengan lancar. Lancar, huraian yang kedua. Kerana bahasa yang jelas dan mudah difahami. Faham, huraian lanjutan. Sebagai contoh, penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi, kita lihat sambungannya pada slide seterusnya. Di sektor-sektor kerajaan. Di sini ada contoh iaitu pada urusan rasmi. Contoh. Iaitu urusan rasmi. Contoh. Sambung. Secara tidak langsung, integrasi nasional dapat ditingkatkan apabila penyampaian kerajaan yang berkesan. Integrasi nasional kesimpulan. Jadi maksudnya dalam perenggan kedua, kita sudah dapat 5 markah. Jadi 5 campur 4, 5 markah perenggan kedua dan 4 markah perenggan yang pertama. Jadi maksimum kita dapat di sini adalah 8 markah. Baik, idea pada perenggan pertama ialah bahasa rasmi pentadbiran, fakta kedua. Berjalan dengan lancar, urusan kerajaan dan perkhidmatan awam berjalan dengan lancar, huraian. Bahasa yang jelas dan mudah difahami, huraian yang kedua. Bahasa Melayu sebagai urusan rasmi dan integrasi nasional. Jadi, pelajar-pelajar, begitulah cadangan jawapan yang baik untuk menjawab soalan itu tadi. Pastikan ada fakta, huraian, contoh dan inference. Gunakanlah penanda wacana yang sesuai. Gunakanlah kata hubung bagi untuk agar supaya dan sampaikanlah isi jawapan anda dengan menarik dan matang. Begitulah kita menulis jawapan dengan baik untuk mendapatkan markah yang cemerlang. Baik, sampai bertemu kembali dalam siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao dulu.